Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin semua kepada webinar yang dikendalikan oleh Kluster Pertahanan dan Keselamatan Akademi Profesor Malaysia. Kluster ini, kluster pertahanan dan keselamatan, merupakan salah satu daripada 9 kluster dalam Akademi Profesor Malaysia. Jadi pada kali ini webinarnya adalah bertajuk pertahanan dan bertajuk kertas putih pertahanan, penghayatan dan implementasi. Jadi kluster pertahanan keselamatan merupakan satu kluster di mana tumpuannya adalah kepada hal ehwal pertahanan dan keselamatan negara. Demi kita mengekalkan Malaysia sebagai negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Saya selalu dengar dalam dunia pertahanan dan juga di industri pertahanan, terlebih dahulu saya adalah Tengku Muhammad Tengku Sembok, yang Timbalan Chancellor UPM. Saya akan sebagai moderator untuk webinar ini. Jadi kita selalu dengar bahawa di dunia pertahanan mereka menyebut tentang the 9 elements of national power yang diutarakan oleh Profesor Han Mogenta, iaitu tentang elemen geografi, natural resources, industrial capacity, military capacity, population, national character, national moral, quality of democracy, dan quality of governance. Akademi Persaingan Negara mempunyai 9 kluster yang berkait rapat dengan 9 elemen ini. Jadi unsur-unsur lain juga memainkan peranan penting dalam menjaga Malaysia sebagai negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Yang paling penting adalah pelibatan rakyat dalam mengekalkan Malaysia selamat, berdaulat dan makmur. Maka dari itu mungkin kita pernah dengar konsep UNROH, pertahanan menyeluruh yang diutarakan baik di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Jadi bagaimana UNROH ini keselamatan menyeluruh, bagaimana pelibatan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan kemakmuran negara. Pernah Tan Sri Zul memberi analogi bahawa ketenteraan ini adalah seperti oksigen yang kita seduh setiap hari. Apabila oksigen yang tidak ada, barulah kita terasa bahawa bagaimana kita perlu oksigen. Dan ketenteraan merupakan insurans negara yang kita perlu membayar premiumnya apabila kita menghadapi masalah dan kita dapat pergi ke hospital, menikmati kemudahan dengan insurans tersebut. Begitu jugalah pertahanan negara. Perlu kita ada bajet yang kukuh yang disediakan oleh kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan negara.
bersama kita pada hari ini adalah dua yang pertama adalah Jenderal Tan Sri Datuk Sri Baginda Zulkifli bin Hamizah Tan Sri Zul, saya boleh sebut sebagai Tan Sri Zul adalah mantan Panglima Angkatan Tentera yang ke-20 dan beliau terkenal sebagai General in Campus oleh kerana menjadi Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 2 kali, iaitu mulai 2008 sehinggalah 2010. Lepas tu datang balik ke kampus 2013 sehinggalah 2018. Setelah itu beliau dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera ke-20. Beliau mempunyai master degree daripada Asian Institute of Management Manila, dan beliau adalah juga sebagai graduate daripada RCDS, RCDS Royal College of Defence Study di London. Mereka yang untuk dinaikkan pangkat sebagai general, dia akan dilatih di sana dari segi pemikiran dan juga tingkah laku sebagai seorang general. Dan juga dia telah dipinjam ke New Zealand sebagai jurulatih tangan di New Zealand Army Infantry School dari tahun 1986 sehingga 1988 dan dia juga merupakan honorary fellow di Department of Warwick Manufacturing Group, University of Warwick, United Kingdom sejak 2015. Dalam bidang profesional, yang Tan Sri Datuk Sri Baginda Zulkifli merupakan Chartered Fellow the Chartered Institute of Logistics and Transport, dan juga Jenderal Zul merupakan Fellow Academic Officer Malaysia. Dan juga dan juga telah pun dianugerah dimasukkan Hall of Fame oleh Malaysia Armed Forces Staff College. Jadi yang kedua, yang kedua kita mempunyai bersama kita iaitu akademik yang pakar dalam scientific studies, yang tergolong dalam bidang ini adalah Profesor Maria Dr. Agam Leong Kok Wei. Beliau adalah pengarah Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa di UPM ataupun terkenal dengan nama CDS, Center of Defence International Studies. Beliau mempunyai PhD daripada University of Reading dalam Strategic Studies, dan dia pernah berkhidmat sebagai postdoc di University of Oxford di Department of Politics and International Relations. Dan buku terakhir beliau adalah Killing the Animals, Assassination Operation during World War II, yang diterbitkan oleh Bloomsbury pada tahun ini 2020. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita boleh mulakan perbincangan kita, iaitu Kualitas Putih Pertahanan, penghayatan dan pengimplementasiannya. Saya ada beberapa soalan yang lazim ditanya tentang Kertas Putih ini. Yang pertama, Tan Sri, sebelum Kertas Putih Pertahanan
negara perlukan kertas putih pertahanan. Ketiga, bagaimana kertas putih pertahanan dibangunkan sebagai satu dasar negara yang dapat didukung oleh rakyat untuk memperkenalkan apa yang melestarikan apa yang dikatakan konsep ambruk pertahanan menyeluruh. Apakah tujuan dan elemen-elemen penting dalam KPP? Kelima, di mana dan ke mana KPP akan meletakkan kedudukan negara. Keenam, bagaimana KPP dapat membantu Angkatan Tentera Malaysia. Ketujuh, apakah status KPP selepas diluluskan oleh Parlimen. Banyak soalan itu, banyak soalan, jadi saya menyebut dan sulit untuk mengulaskan jawapan soalan-soalan. Silakan Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof. Emeritus Tengku Muhammad bin Tengku Sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan juga rakan panel saya, Profesor Adam Yong. Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Akademi Profesor Malaysia kerana menyebut saya dan sebagai salah seorang panel. Soalan, 7 soalan, banyak soalan tu. Saya cuba sedaya upaya menjawab sebaik mungkin. Soalan pertama, sebelum KPP apa yang kita ada? Alhamdulillah selepas kita merdeka, kita ada dasar pertahanan negara. Dasar pertahanan negara adalah sebuah ataupun satu dasar yang klasifat, maknanya terperingkat, iaitu kertas dasar Malaysia besar, yang mana berbeza dengan KPP, kertas putih pertahanan yang kita ada yang diluluskan akhir tahun lepas, yang mana ia adalah kertas terbuka yang boleh diakses oleh rakyat dan juga sesiapa saja di dunia. Itu yang kita ada sebelum ini, dan ia telah pun melalui 6 kali saya makan. Pertama sekali diterbitkan pada tahun 1971. Review pertama dibuat 79, 81, 86, 93 dan akhir sekali pada 2006. Dan oleh kerana ia adalah satu kertas terperingkat, maka ia menimbulkan tanda tanya, apa sebenarnya dasar pertahanan negara? Bagaimana hubung kaitnya dengan dasar-dasar lain yang ada di negara? Ada yang tak perlu main. Ada yang menyatakan bahawa skeptik dan naysayer dengan izin akan menyatakan bahawa ini tidak telus, ya, dan tidak boleh dibantu, tidak ada kesinambungan dengan dasar luar, dasar keselamatan negara dan sebagainya. Jadi langkah kerajaan untuk mengadakan kertas putih pertahanan ini secara terbuka dan telus boleh menyelesaikan masalah ini. Ia sangat penting oleh kerana kita nak whole of government dan whole of society menjiwai, memahami apakah dasar pertahanan negara yang merupakan diolah menjadi kertas putih. Now, kenapa ia perlu? Jawab soalan kedua. Sebagai sebuah negara yang demokrasi, ketelusan, keterbukaan
adalah sangat penting. Yang mana keesahan kertas putih pertahanan itu dapat diserlahkan. Maknanya dia dipunyai oleh Malaysia yang dibincangkan di parlimen, itu adalah maksimum yang boleh dilakukan, dan tidak ada ruang bagi sesiapa sahaja di negara ini menyatakan bahawa dengan izin they have not been consulted, ya. Dan proses yang dilalui sangat tedious ataupun sangat rapi, yang mana melibatkan semua kementerian dalam negara kita, universiti, pada amnya 4 universiti yang terlibat, iaitu UPNM, UKM, UUM, UM, dan juga ISIS. Mantan-mantan panglima penghematan, institusi-institusi NGO, dengan mengadakan beberapa pendekatan. Pertama sekali, survey melalui cyber ataupun web telah dilaksanakan dan mendapat feedback yang respon yang sangat baik. Seterusnya kita juga ada perbincangan dengan negara-negara seperti United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand, France, berbincang mengenai dengan apakah pelajaran ataupun pandangan mereka mengenai nak menggarapkan kertas putih pertahanan. Dan hasilnya adalah sesuatu kertas putih yang saya lihat, saya secara peribadi, bukanlah saya nak nyatakan yang terbaik, perlu di banyak ruang yang boleh kita perbaiki, terutama dalam keadaan ekonomi hari ini. Perlu dilihat semua tujahan-tujahan tertentu. Jadi akhirnya kenapa perlu kertas putih ini? Diharapkan kita boleh melahirkan pemikiran yang mana setiap rakyat Malaysia memahami peranan mereka sebagai rakyat Malaysia, bagaimana nak mempertahankan negara, ruang mana yang mereka perlu beri, ya. Sebagai seorang pekebun di kampung, apakah peranan dia kepada pertahanan negara? Nah, saya nak relate sedikit. Apabila komunis kalah kepada kita pada tahun 1989, dan ramai yang mungkin tidak tahu bahawa konsep KESPAN, Keselamatan dan Pembangunan, pada masa tersebut secara sedar atau tidak sedar adalah satu konsep yang dipunyai oleh semua rakyat pada masa tersebut. Mereka memahami curfew, mereka memahami bahawa nak pergi ke kebun tak bawa makanan yang tidak bermasak. Masih. Ya. KESPAN ni bagi mereka yang first time dengar. Ya. Apa maksudnya KESPAN? Keselamatan dan pembangunan. Maksudnya hand in glove lah. Tak ada keselamatan, tidak ada pembangunan. Salah satu yang sangat-sangat prominent adalah Lebuh Raya Timur Barat. Ia berada berhampiran dengan no man's land di antara Malaysia dengan Thailand, tetapi di sebelah kita. Apabila kita melaksanakan Lebuh Raya Timur Barat, kesan pembangunan dirasai di pantai timur, dan setiap kilometer kita ada pos tentera. Secara fizikalnya ada barrier, sebab safe haven komunis pada masa tersebut adalah di sepadan. Dan secara psikologinya mereka nak cross ke bawah untuk meneruskan perjuangan, ada sedikit sukar. Itu contohlah. Tetapi apabila
1989 berakhirnya era komunis, maka jarang dibincangkan. Sayangnya kita tidak revisit. Yang ada pun hanya dah di markas tentera, angkatan tentera, dan juga pengajian tertentu di Universiti Pertahanan. Okey, melalui konsep isbat ni, itulah bagaimana kita mengalahkan komunis yang melawan hati rakyat. Ya. Ya. Serta melawan. Ya. Pada masa tersebut, semua orang merasai bahawa the whole nation terlibat dalam dan komunis diiktiraf sebagai musuh nombor satu. Okay. Jadi saya berharap, saya amat berharap dan yakin bahawa apa yang kita experience daripada KESPAN boleh juga kita gunakan untuk KPP, untuk taruh, dan supaya melahirkan pemikiran, supaya peranan yang dimainkan oleh setiap orang tidak timbul lagi, contohnya askar makan tidur. Perkara begitu ya, sangat naif statement gitu, berorientasikan keuntungan, tapi mereka lupa bahawa kalau ada komunis, mungkin dia tak boleh buka ladang sampai hari ini. Ya, nak suruh askar pergi jadi pekerja ladang, tak berapa kena lah. Ya. Jadi saya rasa saya nak berhenti setakat itu dulu. Ya, mungkin boleh di. Okey, terima kasih Tan Sri. Apabila kita faham sekarang apakah hasrat, ya. Yang pertama adalah untuk memperkenalkan dasar pertahanan negara yang dahulu tidak diketahui oleh rakyat jelata dan juga mereka di syarikat dan sebagainya yang terlibat dalam pertahanan negara. So jadi Kitab Putih ini telah dibawa sehingga ke Parlimen, diwawalkan. Ya. Dan sekali kita akan tanya status Kitab Putih sehingga sini. Sebelum itu saya beri kepada Prof. Adam, ya, sebagai ahli akademik dan sebagai orang awam. Ya. Apakah negara lain mempunyai Kitab Putih Pertahanan ataupun yang setara dengannya, ya, dan apakah perbandingan kita dengan dasar pertahanan mereka ataupun posture, ya, defense, ya. Apakah kandungan KBP yang menarik, ya, peradab, ya. Yang ketiga, apakah Kitab Putih Pertahanan jelaskan hubungan antara bangsa, satu hala, dua hala, pelbagai hala dan dua ya. Adakah Kitab Putih mengutarakan konsep hubungan ini, ya. Sebagai ahli akademik, apakah hasrat atau komen atau perbaikan yang saudara pilih lahirkan? Yang kelima, apa peranan ahli akademik dalam membantu hasrat KPP, ya. Yang ketujuh, ke arah mana agaknya Kitab Putih Pertahanan ini akan membawa negara. Silakan, Prof. Terima kasih Prof. Tengku. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Tengku, ahli panel Tan Sri Zul dan juga Akademi Profesor Malaysia kerana telah menjemput saya sebagai seorang ahli panel. Memang kan benar soalan kan Tengku tanya saya, ada beberapa soalan saya cuba jawab secara intelektual. Memang betul Kitab Putih Pertahanan Malaysia yang pertama kita ni, memang saya rasa pendapat saya memang membanggakan sebab ini kali pertama Malaysia menerbitkan Kitab Putih KPP. Berbanding dengan negara luar, terdapat banyak negara lain seperti contoh negara US, Australia, negara China, Perancis, Germany, Brazil, Brunei pun pernah menerbit Kitab Putih Pertahanan. So yang membanggakan ialah KPP kita, kalau kita baca KPP ni memang ada open document source, boleh mengisi website kita, ada versi yang English. Memang dalam tu memang banyak maklumat padat menerangkan dasar pertahanan negara kita dan juga dasar
elemen dasar keselamatan negara kita dan seperti Tan Sri So bercakap tadi, involve whole of government dan whole of society approach. Di mana kita berbeza dengan kertas pertahanan negara lain yang fokus lebih kepada pertahanan negara, defense. Dalam segi KPP kita fokus kepada bukan sahaja defense tapi elemen keselamatan negara yang boleh dihayati oleh rakyat sejahtera seperti unsur KESPA, hanglo pertahanan menyeluruh. So kita bukan saja fokus dalam segi tentera pertahankan negara, tapi itu memang elemen tonggak yang paling penting, tapi perlu disokong oleh rakyat. So itu yang beza KPP kita, kertas putih pertahanan kita dengan negara lain yang lebih fokus kepada isu tentera, aset yang diperlukan dan sebagainya. KPP kita berbeza. Kita fokus kepada whole of society, whole of government, di mana semua pendapat daripada semua kementerian agensi negara telah diambil dalam proses menulis dan meneliti kertas putih dan juga pandangan dari rakyat dalam proses kita ada open forum dari pendapat dari website dan sebagainya. So itu yang berbeza kertas kita dengan negara lain. Dalam kertas putih kita, yang menarik kandungan saya ialah dia ada menerangkan strategi pertahanan negara. So yang benda ni secara lazimnya kita tak pernah expose. Sebagai rakyat biasa secara terbuka, kita tak tahu apa strategi pertahanan negara kita. So, dalam kertas putih kita ada tiga pilar yang besar. Satu is concentric deterrence, cegah rentang berpadu. Kedua is comprehensive defense, pertahanan komprehensif. Dan ketiga is partnership, perkongsian berwibawa dengan negara luar. So apa yang kita baca yang menarik saya ialah pertahanan negara Malaysia bukan saja bergantung kepada Angkatan Tentera Malaysia. Memang itu yang paling penting dalam cegah rentang concentric deterrence. Kita ada Angkatan Tentera yang berkemampuan, berkapabiliti yang boleh mencegah ancaman daripada pihak luar. Tapi yang kedua, comprehensive defense, memerlukan kerjasama rakyat dan kerajaan, private sector, swasta untuk sama-sama bekerjasama pertahankan negara dalam konsep HAMLO. Dan yang ketiga, yang paling menarik ialah pertahanan Malaysia juga involve partnership, credible partnership dengan negara lain. So, dalam itu ada berbicara tentang perhubungan dua hala bilateral Malaysia. Seperti contoh Malaysia dengan US ada bilateral training agreement, kerjasama latihan tentera. Kita ada 5 Tower Defense Arrangement, kerjasama dengan negara Australia, New Zealand, UK dan Singapura untuk dari segi pertahanan negara dan juga dalam memakai dalam platform antarabangsa seperti United Nations, seperti Forum Bangsa-Bangsa Bersatu, ASEAN Defense Minister Meeting, ADMF Plus, ASEAN Plus Trade, ASEAN Plus Trade, Plus 6, ARF dan sebagainya. So dari situ rakyat yang membaca KPP boleh faham dari segi pertahanan negara kita pun ada pakai unsur elemen perhubungan antara bangsa, diplomasi, diplomatik. So bukan saja kuasa tentera, so kita ada elemen hubungan diplomasi, diplomatik untuk bekerjasama dengan semua negara untuk menjamin keselamatan dan kepentingan negara, national interest kita. So yang KPP ni amat bagus sebab dia seperti Tan Sri Zul cakap melambangkan Malaysia adalah sebuah negara demokrasi yang praktis open, transparency dan sharing of information di mana kita nak negara jiran kita. Sebab KPP ni akan dibaca oleh negara jiran kita, negara serantau, oleh kuasa besar. So bila mereka membaca, mereka faham apa kepentingan negara kita, what is our values, apa yang kita lihat sebagai ancaman negara kita dan apa strategi kita untuk mempertahankan kita. Dan yang pentingnya dalam KPP kalau kita baca, kita lebih suka bekerjasama dengan negara lain daripada dalam situasi berkonfrontasi dengan negara lain. So kalau kita baca KPP, message yang kita nak sampai untuk membaca negara jiran semua. We are a peaceful country. Our armed forces untuk deterrence saja. Kalau kamu kau dengan kita, ancaman kita ada kuasa tentera untuk menepis
Tapi yang sebenarnya kita suka bekerjasama, menekankan cooperation, collaboration international arena untuk menjamin keamanan bukan saja untuk negara kita tapi untuk serantau dan sedunia kita. So, boleh saya tambah? I think it's timely untuk saya tambah. Apa yang menyerlah KPP ini adalah 3 perkara. Pertama sekali, kali pertama dan secara rasminya kita mengisytiharkan negara kita adalah sebuah negara maritime. Yang sebelum ini hanya bercerita saja tetapi tidak diisytiharkan. Ini diisytiharkan di parlimen ya. Dan negara maritime yang mempunyai hubung kait dengan benua sebab kita peninsula. Perkara yang kedua, kita adalah gerbang penjalin di antara Asia Pasifik dan Lautan Hindia. Apa yang penting di sini dalam 9 element of national power, geografi adalah nombor 1. Ia adalah given yang mana kita tidak boleh menukar given tersebut. Sama ada kita maximize given tersebut ataupun kita buang saja. Kita biarkan saja. Jadi ini adalah satu pengisytiharan yang bijak pada pemikiran saya. Sebagai practitioner, geografi itu memainkan peranan yang penting dalam kita menggarapkan apa juga dasar pada masa akan datang. Dan oleh kerana 75% commerce melalui Selat Melaka dan sebagainya. Kalau kita tengok kawan saya kita di selatan negara Singapura, ya, maximize geografi itu maksimum, ya. Mereka adalah hak dan negara lain di serantau adalah skop. Now kita ada opportunity, ya, kita ada opportunity untuk melihat itu menggarap to our advantage. Ini selari dengan apa yang dinyatakan oleh ya, Prof. Adam Leong tadi. Strategi kita adalah konsentrik, yang mana peranan yang dimainkan. Kalau kita tengok geografi ini bukan terletak di bahu Angkatan Tentera saja, ataupun komuniti keselamatan saja. Apabila saya sebut komuniti keselamatan adalah badan-badan beruniform yang lain, polis, APMN dan juga badan-badan lain. Apa peranan mereka? Ya. Dan oleh kerana geografi tidak boleh diubah, maka ia adalah sesuatu yang perlu dipenuhi. Kita ambil contoh, ya, 2 landmass, Peninsula Malaysia, Sabah Sarawak. Bermakna Malaysia dari sudut ketenteraan mempunyai 2 teater yang perlu dipertahankan. Apabila ada 2 teater yang perlu dipertahankan, persoalan timbul, apakah force yang kita perlu untuk menjaga Semenanjung dan menjaga Sabah dan Sarawak? Adakah kita nak mirror image? Mampukah kita? 5 division darat sebagai contoh di sini, 5 squadron fighter, 1 armada kapal dan juga di sana. Dan di tengah-tengah adalah international water. Dan bagaimana kita nak communicate? So line of communication adalah sesuatu yang sangat besar dalam dunia hari ini, bukan dari sudut dimensi darat, laut, udara, tapi dimensi cyber juga. Bagaimana kita nak communicate. Jadi berdasarkan pada itu, konstruk kita dalam strategi mempertahankan negara bukanlah sebagaimana kita mempertahankan negara daripada komunis dulu yang hanya satu dimensi saja, iaitu hanyalah darat, adalah dengan Air Force dan sebagainya untuk hantar dan sebagainya. Yang mana Kesban pada masa tersebut strateginya separate the water from the fish. Ya, maksudnya komunis dengan rakyat. Dengan adanya kampung bau, dengan adanya physical barrier, maka separuh daripada masalah dapat selesai. Walaupun ada unsur politik, ya, terlibat political approach dengan negara berhubung dengan
negara China seawal 74 oleh Allahyarham Tun Abdul Razak untuk berbincang supaya moranya diputuskan. Jadi berdasarkan kepada faktor literature itu sangat-sangat penting dipahami bahawa kita memerlukan whole of government, commerce-nya, diplomasinya, so dasar-dasar pendidikannya, natural resources-nya, dan melahirkan national psyche yang sangat dah. Kalaulah Singapura ataupun Singapura bangga dengan Hanruk, ya, apabila alam ditiup, padahalnya semua orang tahu apa nak buat, nak lari lubang mana. Ada kita sebagai seorang bekas mantan atau mantan Parlimen dan angat-angat sangat-sangat ingin melihat bahawa bila kita jumpa seseorang di jalanan, kita tanya apakah peranan kamu dalam mempertahankan negara, sekurang-kurangnya mereka boleh menjawab. Jadi negara jiran kita Singapura, Ya. memang konsep Hanruk tu hidup, total defense di sana, kan? Sehinggalah dia ada national service Ya. selama 2 tahun. Ya. Perlukah Malaysia mempunyai national service di negara jiran? Secara peribadi, saya amat yakin bahawa itu adalah satu approach yang sangat baik. Ia melahirkan kefahaman, pemikiran dan juga psikomotor, ya, yang boleh dia bantu dalam apa saja emergency. Now, saya dapat baca bahawa Kementerian Pertahanan sedang berbincang untuk mengadakan balik national service. Itu adalah satu langkah yang sangat-sangat baik. Tetapi kali ini saya berharap, ya, consultation kepada semua yang terlibat perlu diada secara detail. Dan kalau national service untuk melahirkan skill labor, itu bukan national service. Saya secara peribadi ingin melihat sekurang-kurangnya mereka boleh mengangkat senjata jika diperlukan. Dan mereka tahu bila when the balloon is up, mereka tahu ke mana dia nak tuju, regimen mana dia nak pergi. Dan dia tahu bahawa sekurang-kurangnya aku boleh mempertahankan kampungku. Saya bukanlah warmongers in that sense. Tak, ini adalah insurance, ya. Insurans. Supaya semua orang tidak timbul lagi bakar bendera, mencemuh negara, menghina, membangkitkan terorisme yang betul, bukan kerana faktor-faktor lain. Ya. Jadi konsep Hanruk ini adalah untuk sampai kepada rakyat, dia tahu dengan cara apa ni, tadi ya. caranya, Mana sih ya? Pertahanan, bagi contohnya membuat jalan, ya, apa di jalan raya itu bukan, sehingga mungkin jalan raya itu boleh menerima pendaratan kapal terbang dan sebagainya. Ke arah itu macam mana? Itu salah satu soalan yang sangat baik, Prof. Rasanya pada masa ini kita masih lagi jauh dari segi the overall planning, ya. Ada pro dalam kita melaksanakan sesuatu projek, menentukan bahawa pertahanan dan keselamatan perlu dijadikan sebagai faktor utama. Ada pro and con. Dia tidak menafikan. Pun begitu, sebaik-baiknya ia perlu lihat contoh, ya, penapis minyak, ya, stesen penapis minyak contohnya. Kita tak boleh put everything in one basket. Mungkin di utara satu, di selatan satu, supaya ia boleh menjadi bulk result. Ya. Kita perkara yang kedua kita ambil contoh, ya,
berbalik pada national service dan juga pasukan sekarang. Negara maju, dia standing army kecil tapi reserve-nya besar. Dan mempunyai perundangan dan juga enactment yang mana membenarkan pekerja mereka, ya, badan swasta, kerajaan, untuk hadir military training apabila mereka sebagai reservist untuk sebulan 1 tahun dan sebagainya, itu by law. Seterusnya, mereka memahami bahawa jika berlaku emergency, kerajaan boleh mengambil kenderaan mereka, peralatan mereka bagi tujuan penyelamatan negara. Kita ambil contoh COVID, ya, COVID. Kita lihat sangat baik approach yang dibuat oleh kerajaan adalah baik. Kadang kita try and error. Oleh kerana kita tak pernah ada pemikiran ini secara menyeluruh. Dan kita berharap di akhir apabila kita implement ketatutip kanan ni ataupun dasar kanan ni, dan akhirnya kita boleh buat rancangan kontingensi. Kita mulakan dengan yang mudah, tetapi tukar juga ialah food security sebagai contoh. Ya, yang boleh kita lihat KPP ni juga melahirkan dan juga mencuit dasar-dasar lain. Berapa persen tanah perlu tanam padi? Staple food kita. Ya, food security. Nampak simple. Hari ini kita import daripada kalau Vietnam, Thailand tak menghantar beras, takkan nak pakai ubi kayu. This is just an example. So ikan kita bagaimana? Ya. Tadi Tan Sri ada sebut Ya. era COVID-19 ini, adakah implementasi daripada Ketam Putih itu tercerlah dengan pelibatan ATM dalam masa COVID? Okey, saya tak boleh nak bagi definite answer. Ya. Tapi favorite saya adalah Kementerian Pertahanan is a government within a government. Kita ambil contoh Armed Forces. Kalau main rugby dia number 8 lah, ya. The last man standing there. Apa sahaja akhirnya Armed Forces will be able to do to its level berdasarkan apa equipment yang dia ada, banjir, COVID dan sebagainya. Dan ini adalah evidence. Ini bukanlah sesuatu cerita dan sebagainya. Ini adalah satu evidence. Takkan orang masih lagi kata askar makan tidur, suruh jadi buruh tanam kelapa sawit. Ini mungkin ada kaitan dengan konsep MUTAO, Ya. military operation other than war. Ya, kan? ya. Saya ingin menyentuh sedikit. Dalam masa aman, ramai yang berkata askar ni buat apa? Ya, habiskan buat. Ya, bahasa kasarnya habiskan buat. But kita melaksanakan operasi lebih 50 operasi setiap masa. Ya, di serata perusuh. Setiap malam orang boleh tidur oleh kerana perkara-perkara ini. Ya, operasi yang jalankan. Ya. Dan semasa aman, amat sukar untuk kita lihat, appreciate dan sebagainya. Dan kami yang warga Angkatan Tentera diajar supaya tidak menonjolkan diri. Unsung hero. Tetapi ada setback dalam dunia cyber hari ini. Kita tak mau lihat askar buat apa masuk dalam WhatsApp dan sebagainya. That is not the way that we do. Itu bukanlah sifat kepewiraan dan sebagainya. Pun begitu, rakyat perlu hargai. Ya. 3 bulan di terumbu layang-layang tengok air dan langit. Bayangkan. Ini duduk COVID dalam rumah 2 minggu pun dah letih. Ya. This is another. It's the reality. Jadi saya berharap kefahaman ini dijiwai, dirasai dan juga serlah dalam berbagai bentuk. Ruang dan peluang. Ini KPP ini mencipta satu peluang and opportunity
kepada negara, rakyat, siapa saja untuk membantu, dan kita berharap bila ada pertandingan bola sepak di antara dengan izin di antara Indonesia dan Malaysia ataupun dengan Bangladesh, janganlah stadium tu dipenuhi oleh Bangladesh. Ya, kena dipenuhi oleh rakyat Malaysia. Kita menjadi keyboard warrior. Keyboard warrior bagus dalam dunia cyber, dan pada masa yang sama apa tu Zahir kan? Oh, tak sebut keyboard warrior. Ya. Bukankah Angkatan Tentera mempunyai keyboard warrior untuk menangani cyber war? Alhamdulillah, Hari Angkatan Tentera yang lepas, Panglima Angkatan Tentera dengan izin Majlis Angkatan Tentera telah pun meluluskan penubuhan cyber dan elektromagnetik command, yang mana ya, dimensi keempat peperangan itu dapat dizahirkan. Ya, maknanya dimensi pertama adalah dimensi daratan, maritime, udara, dan dimensi yang menghubungkan ke semua dimensi adalah dimensi cyber dan elektromagnetik. Kita berharap Angkatan Tentera dan agensi-agensi lain yang mengenalikan dimensi cyber boleh duduk bersama supaya tidak ada duplication dan sebagainya. Saya nak sentuh sikit, game changer. Kalau kita tengok baru-baru ini, Nagorno-Karabakh. Bagaimana Armenia comes to it ni? Simple saja. Adalah drone warfare. Pada amnya, mereka menggunakan dua drone. Satu kamikaze daripada negara Israel. That can go 1000 km. Pergi fire and forget, lebih kurang itulah. Dan yang kedua adalah Baytar, saya lupa the exact name, daripada Turki, ya. Yang mana Armenian macam sitting duck, dan you do not know, suddenly bomb on your head, ya. So ada yang menyatakan relevansi pilot, relevansi fighter pilot dan sebagainya boleh dipersoalkan. Saya tidak bersetuju. Masih perlu, ya, for preemptive strategic long distance. Man behind machine berbeza dengan machine on its own. Jadi ini dimensi ini adalah sangat penting, dan inilah masanya, ya, dengan ada KPP ini, dimensi ini perlu dipenuhi. Dan inilah masanya saya yakin kerajaan akan bersetuju to invest dalam dimensi ini supaya kita boleh leapfrog. It's too late for us to start dengan A. We must learn from whatever. Startlah daripada M dan terus ke Z secepat mungkin. Terima kasih. Okey, satu soalan lagi tentang cyber. Ya. Kita tengok penggunaan teknologi untuk peperangan, tapi ada dimensi peperangan mental, information warfare. Dan aspek itu macam mana? Adakah Okey. Prof, IW ni, information warfare ni bukanlah sesuatu perkara yang baru. Dulu dimensi ini tidak menyala. Kita ambil case back. Information warfare berupa leaflet pada masa tersebut. Maknanya kapal terbang lalu hantar leaflet. Ya. Lepas tu pakai corong. Perang Vietnam dia pakai corong. Ya, misinformation dan sebagainya. Now, oleh kerana ada yang menyatakan bahawa laptop menggantikan M16. Ia boleh menghancurkan pemikiran dan sebagainya. Memang ada kebenaran kalau kita tengok. Boleh memesongkan akidah. Ya. Oleh kerana berguru dengan Google, ya, dan sebagainya. Tidak ada guru. Ya. Jadi KPP adalah untuk menentukan perkara-perkara ini juga dilihat. Ya. Bermakna peranan institusi agama, tak kisah agama Islam, Kristian dan sebagainya, perlu membantulah untuk menentukan bahawa pemikiran rakyat Malaysia tidak terpesong oleh kerana daya-daya ini. Siapa yang kontrol ni? Ya, one world government, new world order dan sebagainya, conspiracy theory dan sebagainya. Mungkin itu terlalu banyak untuk dibincang. Mungkin waktu lain kalau waktu lain. Jadi ini adalah ruang dan peluang yang boleh kita
sama-sama. Okey, Bantu. terima kasih. Terima kasih. Nanti kita Ya. beri berlangsung. Prof Adam, ya, tentang kesan, ya, dan impak peperangan informasi kepada rakyat Malaysia, terutamanya anak-anak muda kita. Macam mana? Ya, kalau kita tengok memang trend sekarang cyber, internet teknologi, internet of things, big data dan sebagainya memang mempengaruhi segala aspek hidup kita. Memang tidak boleh dinafikan ramai pengguna sekarang memang kalau kita tengok memang main handphone, Instagram, Facebook dan sebagainya. Tapi masalahnya ialah apa yang mereka baca tu adakah perkara yang benar, misinformation, fake news dan sebagainya. Dalam konsep ni seperti Tan Sri Zul cakap, information warfare ni memang dari zaman dulu memang dah berlaku psychological warfare di mana propaganda, dulu kita panggil propaganda, sekarang ini kita panggil public diplomacy ya. So, politically ya, betul punya ya. Memang memainkan peranan macam mana kita nak main mental psycho warfare. Mana sebelum perang bermula, orang dah berpendapat negara ini jahat, negara ini tersebut baik. Macam mana ini boleh dimainkan melalui information warfare. Dan sekarang ni cyber adalah satu alat yang boleh dipakai. Sebagai contoh macam perang Vietnam dulu. Perang Vietnam dulu ada yang cakap central gravity adalah public opinion rakyat US. Rakyat US pada tahun 68-69 sudah tidak menyokong perang Vietnam, tentera US di Vietnam. Sebab North Vietnam memainkan psychological warfare, menjemput reporter datang tengok keadaan di Vietnam, di mana kapal terbang pengembang US B-52 bombers bom musnah bandar raya Hanoi, ramai rakyat terkorban. Dan berita image tersebut ditayang balik di US dan rakyat US menukar pendapat. Apa tentera kita buat di situ, membunuh kanak-kanak. So terdapat banyak protes. Kalau kita tengok sejarah hippies, music protes, demonstration, sampai rock music macam Jimi Hendrix dan sebagainya. Message dia ialah peace, no war. So dari situ kita dah nampak pentingnya information warfare. Dengan tambahan cyber teknologi yang lebih senang menyebar maklumat, image, video, message, lagi hebat kesan dia di kemudian hari. Nah sebab tu KPP ada menyebut dalam chapter bab keempat angkatan hadapan, kita akan develop cyber electromagnetic activities atau seperti Hans Winslow sebut tadi sudah dilulus cyber command. Memang ada dalam rancangan angkatan tentera dan nampaknya benda yang betul dan memang kena terus ke hadapan, leapfrog teknologi apa yang terkini dan kita anticipate dalam masa depan teknologi. Kalau kita tengok perancangan angkatan hadapan, apa yang kita rancang nak beli sekarang capability, bila kita dapat mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun kemudian, proses dia lambat, tender dan sebagainya. So pada waktu kita dapat teknologi itu sudah outdated. So maksudnya kita kena tengok masa depan. Sebagai contoh kapal terbang, Tan Sri Zul cakap pilot atau tidak pilot. So sekarang kalau kita tengok negara maju macam US, UK, Perancis dengan design 6th generation fighter, bukan 5th generation. Kalau F-35 itu 5th generation. Sekarang mereka sudah mengkaji develop 6th generation aircraft. So adakah TUDM daripada nak membeli memperoleh kapal terbang 5th generation atau tunggu dan bila 6th generation punya teknologi dah matang, kita acquire teknologi dan hal tersebut. So, sebab teknologi berubah ni cepat dan cyber information warfare kita letak dalam cyber punya salah satu aktiviti. Memang kita angkatan tentera Malaysia dan kerajaan Malaysia perlu memperoleh capability dan make use of this capability untuk pertahanan negara. Okey, saya ingin kembali kepada information warfare. Yang pertama, bolehkah melalui information warfare sebuah kerajaan boleh jatuh? Soalan yang baik Prof. Saya pakai contoh analogi sebab case study ni sudah lama. So bukan rahsia, terbuka, banyak buku sudah cerita. Sebagai contoh kita pakai Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni hebat sebab dia penulis dia
dia punya information banyak declassified dan ramai scholar sudah menulis. Sebagai contoh, kita tengok 1950 trade, belakang sikit 1950 trade di negara Iraq, di mana negara Iraq sudah menjatuhkan Shah kira macam raja Iran, dan mereka ada seorang ketua negara yang di-elected, dan US risau. Dia tidak setuju dengan ketua negara baru ni, dia nak gulingkan dia. Dia melaksanakan propaganda. Dia melalui proses bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang di dalam negara itu, kelompok politik yang membangkang kerajaan itu untuk menyokong kembali Shah kepada Iraq, Shah Iraq. Dan mereka melaksanakan protes. Banyak protes jalanan raya itu masif sampai ekonomi Iran kolaps dan kerajaannya pun kolaps. Dan Shah Iran kembali berkuasa 1957 sampai dia digulingkan kembali 1979. Iranian Revolution. So, benda ni boleh berlaku kalau kuasa luar dia mainkan propaganda, psychological warfare, fake news dan sebagainya. Zaman dulu tak ada cyber, tak ada cyber. Dia pakai newsletter, pakai radio, illegal radio, Leaflet. radio communication, Propaganda. kaset, dulu kaset, radio kaset, dia distribute main dekat radio. Ini Sekarang ada cyber, lagi senang untuk memasarkan maklumat yang palsu dan sebagainya. Rightly Prof Adam nyatakan tadi, bagaimana yang saya beritahu tadi, everybody ada mode of communication. Ya, umur 7 tahun pun dah ada. Ya, bezanya tahun 53 dengan sekarang instantaneous, dan pembentukan minda rakyat boleh dibuat dengan space repetition. Lama kelamaan kita akan percaya misinformation, fake news, whatever. Jadi yang dikatakan cyber warrior, mesti cyber electromagnetic, mesti ada agensi khas yang menggerakkan psikologi, penguat kuasa, guru, orang agama membentuk satu dasar pertahanan minda kalau perlu. Pertahanan minda kalau perlu. Tetapi ia across the board. Ya, mungkin kita tak mau masuk elemen agama di situ. Pun begitu bagi orang Islam, elemen agama perlu ada sebab isu akidah. Inilah cabaran. Jadi bagaimana yang dikatakan Prof Adam tadi, kertas putih pertahanan negara lain mungkin hanya melihat kepada pembangunan angkatan, tetapi kita lebih besar daripada yang tersebut. Saya nak pergi kepada satu poin yang mungkin saya tertinggal tadi, ya. Apakah center of gravity Malaysia? Ya, tangible dan juga intangible. Saya secara peribadi dan percaya atas perbincangan dan sebagainya, tangible-nya jika negara kita nak diserang oleh anasir luar, Putrajaya, hancur Putrajaya ataupun pusat-pusat pemerintahan, command control dan sebagainya, yang itu perlu dipertahankan secara fizikal, ya, keupayaan anti-aircraft, keupayaan dan sebagainya. Tetapi sebelum physical destruction, mereka boleh menyerang the intangible center of gravity. Sejarah kita di Malaysia 13 Mei, saya ingin mengingatkan bahawa hubungan kaum sangat-sangat penting, dan berdasarkan 13 Mei adalah lesson learned, ya. Mudah sangat nak melagakan orang Indianya, orang Cina-nya, Melayunya, dan tambah orientasi politik kita berdasarkan kepada kaum. Akhir-akhir ini kita nampak ada perubahan sedikit, ya. Dan juga perlembagaan Malaysia melihatkan unsur ketuhanan Melayu, Raja-Raja Melayu. Apa keistimewaannya? Ini perlu difahami. Dan langkah pertama nak dibuat
sebagaimana Imam Ghazali nyatakan, nak lihat negara, tengoklah anak-anak di sekolah tu lebih kurang. Jadi proses ini, KPP ini perlu dijadikan satu subjek. Bagaimana nak jadi satu subjek? Kena panggil pakar tengok. Ya, apa yang dimasukkan dengan huruf, bukan parrot, tetapi mestilah dia boleh buat. Apa perlunya berbaik dengan Adam Leong dan Mutu Sami? Apakah kesannya jika kita hidup di sebuah negara tapi kita bergaduh oleh kerana bangsa lain, agama lain, ya. Jadi inilah peluang dan ruang, ya, yang boleh kita ambil. Sebab saya awal-awal tadi opportunity kepada Malaysia. Saya yakin ini adalah satu opportunity yang we cannot miss. Saya nak tambah sikit. Ya, please. Sebab tadi Prof Tengku dengan Tan Sri Zul ada sebut tentang Hans Morgenthau. Ya. So salah satu Hans Morgenthau ada 9 elements of national power. Dalam dua elemen tu adalah national character dan moral. National character ni yang sebut pasal social cohesion. Society kita, penduduk kita, sama ada kita hidup bersatu padu, moral kita kuat, patriotic dan sebagainya. Itu adalah satu elemen national power dan juga moral semangat. Sama ada waktu kita susah, negara ada kesusahan, mungkin bukan dalam perang tapi macam sekarang dalam segi COVID-19 sebagainya. Macam mana rakyat boleh bangkit semula dengan semangat yang baru. Itu moral. Ini adalah satu kuasa national power. Hans Morgenthau sudah sebut. Dan Tan Sri Zul sebut tadi, memang betul. Musuh boleh nampak ini central gravity kita. Macam mana dia serang, lemahkan social cohesion kita, jatuhkan moral kita, banyak fake news, memburukkan keadaan dan sebagainya. So rakyat sudah berpecah belah dan sudah hilang semangat, macam hilang arah. Apa jadi negara kita dan sebagainya. Itu yang bahayanya information warfare dengan cyber means, internet dan sebagainya. Dia boleh rosakkan kuasa. Kuasa ni penting. Kita kena pertahankan elements of national power. Tapi on the other side, paradox ni, orang kuasa luar boleh serang. Tidak melemahkan kuasa negara kita, national power. Saya sikit lah bro. Saya berharap owner setiap elemen of national power tu diberi national character, ownership. National character, kementerian mana yang perlu? Ya, ini adalah salah satu pendekatan, ya, yang ingin saya sarankan. Ataupun approach lain, tetapi ke 99 elemen of national power mesti ada ownership. Military preparedness hanyalah satu daripada 9. Dan dasar pertahanan negara yang kita buat ni cuba untuk menentukan bahawa ke-99 ini disentuh, tetapi tidak dengan detail. Ya, natural resources, geografi mungkin keperluan semua lah. Itu penting. Geografi. Maka Majlis Keselamatan Negara perlu dinaik taraf pada pandangan saya. Perlu diberi capacity, perlu diberi depth and breadth yang lebih besar. Bilik operasi negara, ya, bilik operasi negara atau bilik operasi pertahanan negara, ada ke tidak? Itu soalan. Jadi dalam dunia informasi, big data dan sebagainya, siapa yang collect, sharing, disseminate, siapa yang sebenarnya sedang menentukan bahawa indikator ini impactnya begini. Bakar bendera 1, 2, dia jadi trending, tukar terbalik bendera 1, 2, 3. Bagaimana, siapa yang menguruskan ini? Itu Jadi pentingnya total defense, ya. Itu Semua betul, aspek ada ownership-nya. Ya. Setiap defense. Itu sebab saya berulang kali menyatakan bahawa dengan harapan KPP ini adalah railing point. Saya yakin bahawa kementerian-kementerian berjiwa besar cuba nak selesaikan hal ini, ya.
COVID-19, MKM memainkan peranan yang sangat baik, diakui oleh dunia. Ya, Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan tugas dengan baik. Kita tak mau jadi firefighting. Pengalaman yang kita ada ini, kita boleh simpan dan kita boleh simulate. Siapa yang nak simulate? Siapa yang nak simulate? Siapa yang nak buat prediction? Takkan kita nak tunggu Imperial College. Ya, jadi ini contohnya. Maka satu badan perlu diadakan. Pada saya semalam lah. Semalam. Bukan besok. Menunggu, bukan besok. Thank you, Pak. Okey, thank you. Tadi Tan Sri ada sebut Imam Ghazali kan, untuk mendidik ya, generasi yang akan datang. Imam Ghazali juga mengatakan maqasid syariah, ya, menjaga agama, menjaga mental, ya, akal, ya, peperangan pertahanan akal fikiran, ya, menjaga harta, menjaga keturunan, ya, mendidik dan sebagainya, dan teruskan, ya. Jadi itu adalah tugas yang berat kalau nak dipikul oleh Angkatan Tentera Malaysia. Itu perlu sharing, ya. Alhamdulillah. Ya. Kertas putih pertahanan tidak address ini secara eksplisit. Kita berharap subsequent discussion boleh kita perincikan sehingga begini. Itu sebab saya kata ownership tu kena ada. Now, konstruk ini perlu dibina dan perlu difahami, dipercayai dan didakap oleh semua orang. Jika kita tak cuba nak buat ataupun divergent of idea dan sebagainya, kita welcome. Tetapi mesti ada penutupnya. Kita tak mau sampai bila-bila retorik dan sebagainya. So someone, organisation mana yang perlu put the feet down, yang mengatakan enough is enough. Okey, dari itu ada tak dalam kandungan kertas putih rancangan implementasi? Okey. Rancangan implementasi yang ada dalam kertas putih bersifat generik. Kita kena faham bahawa apabila force development ini kita tak boleh nak bercerita secara detail. Tidak ada negara yang bercerita secara detail. Jadi sesi seterusnya, saya yakin bahawa Kementerian Pertahanan akan memanggil. Dan kita juga telah pun mencadangkan supaya menubuhkan jawatankuasa pembangunan angkatan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, supaya dia boleh oversee. Maknanya apa saja yang Armed Forces laksanakan, ada ketidak impact kepada ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Jadi ini adalah satu pendekatan baru yang kita tidak pernah ada. Dasar pertahanan kita tak buat oleh kerana kelas-kelas. Jadi kita nampak ruang dan peluang. Jadi kita bukan nak cari champion, tapi kena ada orang champion. Ya. Siapa yang nak champion ni? Kita tak boleh tunggu. Kita tidak boleh tunggu. Jadi the onus on this, adakah Majlis Keselamatan Negara atau semuanya nak bagi kepada Kementerian Pertahanan? Saya tak tahu. Itu saya berharap soalan-soalan ini dapat dijawab dan boleh dibincang di Parlimen satu hari nanti. Okey, alhamdulillah kita dah hampir lebih daripada 1 jam untuk berbincang. Okey, sekarang ini kita buka perbincangan dengan soalan-soalan, ya. Soalan-soalannya dalam chatbot, ya. Chatbot. Saya tengah cari ni. Anyway, ada satu soalan di sini mengatakan jelas bahawa sepanjang 2019, ya, sosial media dan mainstream media telah kerap digunakan pakai sebagai ranah kepada pembentangan KPP di Parlimen pada bulan Disember 2019. Jelas juga terlihat bahawa promosi kempen KPP di media agak terhenti terus selepas KPP dibentangkan. Pada pendapat Tan Sri, adakah penghayatan rakyat terhadap KPP sudah mencapai tahap awareness yang diperlukan oleh rakyat Malaysia atau sebaliknya? Soalan itu berbeza.
selepas saja KPP dibentangkan, saya menamat keanggotaan. Jadi akses saya kepada maklumat ini mungkin tidak tepat. Ya. Kesalahan saya oleh kerana COVID-19 ni, blame it on COVID-19, as always. Maka berlaku distortion kat situ. Ya. Saya yakin bahawa Kementerian Pertahanan, walaupun fokus hari ini adalah pemulihan COVID-19, mereka tidak lupa mengenai dengan Tetap Putih. Dan saya yakin ruang dan peluang kepada Kementerian Pertahanan untuk meneruskan masih ada. Kalau kita tengok responden kepada soal selidik yang dibuat secara maya, saya rasa secara literature reviewnya boleh diterima, persentasenya boleh diterima, tetapi sebagai practitioner saya masih tidak berpuas hati. Dia tidak seperti, saya always fall back. Pengalaman saya Kesban saja. Ya. Kalau orang kampung tidak berbicara mengenai topik itu, maka bukanlah sesuatu yang inting lah. Ya. Maknanya mungkin kita boleh gunakan cyber untuk jadikan ia inting lagi. Ya. Dan mesti digarap secara menarik. Dan the final point adalah mereka merasai bahawa they are part of KPP. Ini yang paling suka. Ini yang saya rasa it take professional to handle this. Jadi soalan tu baik, tapi saya tak boleh menjawab secara tuntas, secara utuh. Tapi inilah kesalahan saya. Saya boleh tambah. Saya faham Kementerian Pertahanan bahagian dasar sudah memulakan workshop menerangkan KPP kepada Angkatan Tentera Malaysia adalah bermula di Sabah. Tapi selepas tu COVID-19 bermula, benda ni temporary suspended. Lepas tu PKP kan antara bulan Jun, Julai dah dilonggar kembali. Sudah bermula balik show. Saya tahu sudah pergi ke Butterworth dan sebagainya. Tapi setelah COVID-19 naik balik, bergendala sedikit lagi lah. So memang ada. Saya rasa India memang ada workshop menerangkan KPP kepada Angkatan Tentera dan memang ada rancangan untuk menerangkan intipati kepada agensi kerajaan lain. Kedua, saya pun terlibat dalam penggumbalan dasar industri pertahanan negara, Defence Industry Policy, National Defence, baru ni juga. Ini adalah salah satu elemen yang ada disebut dalam KPP, di mana negara ingin membangunkan defence industry. Sekurang-kurangnya kita boleh self-reliant dalam certain niche area, seperti peluru atau uniform, kasut boot dan sebagainya, self-reliant certain area. Tapi nampak defence industry tidak dapat berkembang maju. Walaupun dasar ni sudah ada zaman 80-an lagi zaman Tun Mahathir dia sudah ingin membangunkan industri pertahanan tapi tak terjadi. Ada banyak isu, ada masalah. KPP ada satu chapter menerangkan macam mana nak membangunkan masa depan industri pertahanan dan untuk adanya dasar pertahanan. Dan saya tahu proses ni tengah berjalan dan mungkin awal tahun depan mungkin dasar ni akan di final dan diputuskan untuk terima kasih. Ada soalan lagi daripada audiens. Dari operasi yang sangat baik, bagaimana aspek pertahanan negara dengan lebih efektif kerana kita perlukan sokongan dan moral rakyat dan tentera untuk sesuai kemenangan. Saya baca sekali lagi ya. Ada dua soalan yang ketiga. Deliberasi yang sangat baik, bagaimana aspek ownership 9 elemen itu boleh ditangani. Okey, deliberasi yang sangat baik. Tapi soalannya, bagaimana aspek ownership 9 elemen itu boleh ditangani? Kerana dia saya dah jawab tadi ya. Tapi tak apa Prof, saya boleh ulang. KPP ini menyerahkan keperluan ownership 9 element of national power.
saya tidak nafikan bahawa sebelum ini memang ada ownership, tetapi ia tidak secara bahasa simpelnya black and white. Mungkin negara boleh lihat sama ada Kementerian Pertahanan suggest bawa ke atas MKN dan sebagainya, ataupun satu elemen 2-3 agensi dan sebagainya ownership, dan ia perlu dibincangkan. Pertama sekali saya mencadangkan universiti dan sebagainya mungkin boleh buat satu course dalam offer course ataupun postgraduate studies dan sebagainya. Bagaimana di sekolah? Subjek. Di sekolah pun itu kata Imam Ghazali itu nak lihat masa hadapan negara itu. Di sekolah pun mereka perlu tahu apa bezanya di antara pistol dan M16. Jawab sebagai contoh. Apa bezanya company dengan platoon? Bukan kita nak suruh mereka worry ya, tetapi they understand what it is ya. Dan memang dah ada kadet bersatu sekolah, tapi ia tidak cukup. Saya berharap satu modul diadakan. Mungkin topiknya adalah patriotism, cinta negara, whatever. Ya, tetapi mereka menyentuh sedikit mengenai jika berlaku emergency ini, apa kami perlu buat sebagai seorang budak sekolah, apa dia perlu buat. Kalau dia nampak benda pelik di jalan, dia nak lapor ke tidak? Ataupun dia kata, lantaklah. These are the thing yang perlu kita nurture, ya, supaya mereka menjiwai hal-hal keselamatan dia. Mungkin saya boleh tambah. Mungkin dalam subjek sejarah, sebagai contohnya sejarah. Dalam sejarah, khusus sejarah sekolah, mungkin boleh tambah elemen military history, sejarah ketenteraan Malaysia. Mungkin ramai rakyat Malaysia pun tak tahu apa sejarah battle Malaya, battle Singapura, apa ceritanya first emergency kan, dengan confrontation Black Hawk Down. Black Hawk Down yang baru ni So banyak benda ni kita tengok movie Black Hawk Down, wah hebat kita tahu apa yang berlaku, tapi benda ni tidak tapi mereka tak tahu bahawa orang Malaysia yang bahawa tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia benar berkhidmat dengan hebat dalam pertempuran di Mogadishu sedemikian. Pascal the movie sebagai contoh dan sebagainya. Tapi kalau benda ni boleh dimasukkan dalam sejarah dan khusus sejarah military history dan sebagainya, boleh menanam fahaman pelajar dari muda sampai ke universiti bahawa Angkatan Tentera Malaysia ni banyak berkhidmat kepada negara dan kita sepatutnya merasa untung sebab apa yang akan kita telah laksanakan untuk kita. Ya. Ada satu soalan ni mengatakan soalan untuk Tan Sri Suarjo, mengapa kita tidak boleh mengikut jejak Indonesia dalam konsep UNROH dengan memperkenalkan konsep mententerakan rakyat. Dengan demikian UNROH dapat diketengahkan. Diketengahkan bagi sebagai daripada konsep pertahanan negara dengan lebih efektif kerana kita perlu sokongan dan moral rakyat dan tentera untuk sesuatu kemenangan. Tadi ada. Okey, satu soalan yang baik. Kita boleh belajar daripada Indonesia, tapi tidak semestinya kita nak ikut mereka. Kita boleh belajar daripada Singapura, kita tak boleh nak ikut mereka sebab apa? Budaya, pemikiran dan juga cara kita adalah berbeza. Kemerdekaan kita adalah berbeza dengan Indonesia. Ya. Jadi berdasarkan pada literature itu, maka kita perlukan adakan kita punya pendekatan. Sebagai contoh, keputusan mengadakan pasukan simpanan yang besar. Ya, contohnya 1:3 sebagai contoh. Ya. 1 angkatan tetap, 3 angkatan sukarela. Itu adalah pendekatan yang baik. National Service adalah satu pendekatan yang baik. Persatuan Kadet Bersatu Malaysia adalah satu pendekatan yang baik. Bukan kita tidak ada pendekatan-pendekatan, kita ada. Tetapi bagaimana ia diimplementasikan? Itu soalannya. We don't reinvent the wheel.
Kita revisit whatever that we have. Don't throw whatever we have. Kita ada banyak pengalaman, ya. Tentera di sempadan asalnya daripada askar wataniah. Zaman komunis dulu mereka juga terlibat dalam pertempuran. Sekarang mereka dah bertukar menjadi profesional soldier sepenuhnya, ya. Regimen sempadan sebagai contoh. Ini contoh yang kita ada. Jadi berbagai approach kita boleh buat. Taruh adalah dengan kita memberi penerangan supaya boleh buying in dan sebagainya, berbalik kepada black hole down dan sebagainya. Memanglah orang seni ni dia buat telemovie cinta laku. Tapi Sarjan Hassan adalah satu movie yang sangat baik. Pascal box office. Jadi kena saya mengajak orang seni dan orang yang berkenaan supaya membantu. Inilah peranan mereka untuk KPT, untuk menerangkan. Cuba cari sesuatu yang boleh menaikkan semangat, memahami. Dalam proses itu kita mengajar, memahami, menjiwai, dan ia menjadi satu kita berharap ia patriotism dan menjadi satu fenomena kepada kita, ya, menjadi satu insting kepada kita, dan berharap cyber warrior dan juga keyboard warrior bantulah, ya, bantulah. Mungkin dalam 10 jam 12 jam di keyboard, ambillah 10 minit, ya, bantu negara. Ia adalah satu ibadah, insyaAllah. Kita ada mungkin 2 soalan lagi bro, ya. Sebelum pukul 12, ya. Satu soalan ini adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi, ya, dalam pertahanan. Soalannya security camera dan CCTV yang dipasang di tempat-tempat strategik atau di mana-mana sahaja, termasuk di tepi laut dan dipantau secara sentral, boleh membantu dalam mengawal keselamatan negara. Apa pendapat Bena? Dan soalan yang berkaitan bagaimana tambahan kepada soalan Tuan Amudin tadi, pendapat panelis penggunaan teknologi seperti UAV, drone dan sebagainya dalam membantu pertahanan. Ya, saya boleh jawab. Okey. Memang dalam KPP ada sebut pasal drone, saya jawab dulu. Memang ada rancangan untuk membeli drone untuk TUDM, di mana tender pun sudah keluar kalau ikut berita untuk membeli medium altitude long endurance UAS, dan juga ada drone sudah kita sebab dia menggunakan teknologi untuk surveillance ni boleh mengurangkan tenaga angkatan dan selebihnya boleh ada coverage dan juga endurance di kawasan yang terpencil dan sebagainya. So memang ada dalam rancangan CCTV, tapi kena berhati-hati kalau terlalu teknologi centric, sebab drone ni kena hubung dengan control center, information pergi network centric operations, centralized command control center, information semua ada, balik kepada cyber tadi, pihak musuh boleh masuk sistem, boleh tengok apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Kalau firewall security system dah bagus, so, ada advantage, tapi di sebaliknya ada juga kita berhati-hati, ada juga dia punya ancaman. Sebagai contoh dalam perang, central authority, musuh akan serang network center, center operations, command control center. Bukan serangan bom, mungkin dalam sekarang dia mungkin first attack dia mungkin sudah plan malware, trojan horse sudah ada. The first attack mungkin dia jatuhkan sistem dulu sebelum dia musnah dengan cara. Sebenarnya Angkatan Tentera Malaysia telah pun mempunyai dasar ini. Saya yakin more than 30 years ago. Ya, daripada analog kepada digital dan seterusnya, kepada cyber, dan lahirnya network centric operation, keperluan network centric seawal 2000, ya, perbincangan konstruknya, dan maka lahirlah fasa pertama network centric operation pada tahun 2008-2009.
Dan seawal itu kita dah pun mempunyai drone di kawasan sempurna. Jadi learning curve telah pun establish. Ya. Pun begitu, oleh kerana hambatan-hambatan dan prioriti yang besar di banyak tempat, maka fokus itu mungkin terjejas sedikit. Ya. Dan membina cyber capability bukanlah mudah dan tidak ada negara nak bagi lock, stock and barrel. We must learn on our own. Dan satellite dan imagery juga telah ada dalam Angkatan Udara, ya, yang mempunyai satellite sendiri, ya. Dan ingin saya nyatakan bahawa ia adalah suatu proses yang memerlukan masa, memerlukan testing, memerlukan data yang sangat besar. Saya nak balik kepada soalan bilik gerakan negara ataupun bilik operasi negara. Pada saya, that is the norm. So, big data perlu ada. Now, kita dengar bahawa e-government, ya, alhamdulillah, ya, pasport boleh buat dalam 1 jam. Tapi perkara lain kita ada buat ke? Kita ambil contoh Hermes. Ya. Memang ada two side of the coin. Tapi kita kena terima bahawa this is the way. Ya. Bila saja scan barcode Prof atas kepala, keluarlah detail Prof. Ya. That's why data mining itu. Jadi, adakah kita nak pergi ke situ? Berani ke kita pergi situ? Berani satu, duit ada ke? Komitmen ada ke? Adakah kita nak labur dalam cyber, maka kita terpaksa kurangkan yang lain. So wish is wish. Jadi saya yakin bahawa bijak pandai di kementerian sedang melihat. Dan pengalaman saya sebagai Panglima Angkatan Udara, banyak usaha dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara untuk menyatukan keperluan ini. Sebagai contoh, drone lah. JKR pakai drone, Meteor pakai drone, tapi source code yang berbeza, ya, SOP yang berbeza, image diberi kepada siapa, terlalu insular. Maka ini sedang dibuat oleh kementerian-kementerian untuk menentukan bahawa information sharing itu, apa dia dalam dunia cyber selalu dikatakan adalah integration of systems. Ya. Maka sistem yang ada, yang obsolete, yang legacy, bagaimana kita nak bridge ni? Ya. Prof pakar dalam computer language. Prof understand bahawa tak ada penjual yang nak bagi source code kat you free. So bagaimana you nak tentukan bahawa IFF di antara contoh saja, ya, F-16 dengan Sukhoi, ya, di atas hanya 444, dia ada talking electronically. Jadi inilah yang sedang dipikirkan oleh Kementerian Pertahanan, bagaimana nak selesai ini yang tak nampak, yang tak boleh dibincangkan secara terbuka, yang perlu hanya ada focus group. Jadi amat mudah untuk kita ke keyboard yang menyatakan bahawa ini sangat tak baik dan sebagainya, merugikan dan sebagainya. Inilah peluang suruh mari. Ya. Ditekankan ada ownership. Ada ownership. Setiap sektor pertahanan itu ada ownership. Ini mungkin soalan terakhir. Ada soalan tentang industri pertahanan. Ya. Saya baca ya, malah jelas terlihat bahawa pembangunan industri pertahanan dalaman tidak membangun dengan kadar yang sama dengan ATM. Ya, industri pertahanan Malaysia dipenuhi dengan agen-agen untuk prinsipal dari luar, sebagai prinsipal dari luar negara, atau industri MRO, maintenance, repair and overhaul, dengan kebolehan yang terbatas. Walau bagaimanapun kerajaan telah
industrialisation program pada tahun 1997 untuk memberi peluang kepada industri tempatan meningkat kejayaannya. Okey, satu lagi yang berkaitan juga dengan kesimpulan dalam industri pertahanan. Dalam pembangunan industri pertahanan, KPP memfokuskan pada self-reliant dan global market penetration sebagai key thrust. Di antara strategic reason dan economic contribution yang manakah perlu diberi lebih perhatian dalam pembangunan industri? Ada dua soalan. Saya dulu. Memang retorik mengenai dasar pertahanan ini sampai ke level bahawa ia memerlukan surgical attempt untuk cut off kat mana-mana supaya perkara ini boleh leapfrog. Ada beberapa pandangan. Ada yang mencadangkan supaya melihat kepada negara-negara yang telah berjaya menukar daripada penggantung harap kepada equipment negara luar kepada self-reliant. Contoh yang baik adalah negara Turki. Mereka sekarang ni dah jadi one of the contender. Tak silap saya nombor 7 di dunia. Kita lihat negara Singapura telah pun berupaya menjual peralatan ketenteraan. Pun begitu Indonesia juga berbuat demikian. Apa yang berlaku di negara kita, ramai pemain industri adalah trader. Kenapa itu berlaku? Yang mana yang membangunkan sendiri tetapi belum sampai ke international. Oleh kerana beberapa hal. Pertama sekali, capacity domestic consumption. Kalau kita buat tank, berapa biji tank kita nak? Itu soalan-soalan yang kalau kita buat kapal terbang, ada economic of scale atau tidak? Ada yang menyatakan bahawa jangan buat capital equipment, buat perkara-perkara lain. Perkara-perkara cheaper ataupun brain of certain equipment dan sebagainya. Ini memerlukan keputusan daripada pemegang taruh dan keputusan tanpa memberi peruntukan tidak akan menjadi. Jadi saya melihat dasar ataupun Peta Kutip Pertahanan telah pun menggariskan bahawa dasar industri pertahanan terlalu awal untuk kita komen. Kita berharap let the ball roll dan saya berharap pemain industri turut serta, tetapi pemegang taruh perlu mendengar daripada percakapannya, supaya ada feedback dan mereka adalah pemain industri, maka whatever they say adalah based on their experience. Pun begitu, kedua-dua perlu collaborate. Turki mengambil pendekatan negara memberi dana yang besar untuk memulakan. So, base-nya adalah kerajaan. Maka ia melahirkan pemain industri kecilan yang lain. Nak buat satu kapal terbang, contoh bahasa simple, sayap diberi kepada kami A yang mempunyai kepakaran. Macam proton lah. Macam proton sebagai contoh. Vendornya dan sebagainya. Jadi mungkin konsep proton boleh dilihat sebagai satu contoh dalam erti kata Malaysia, dalam appetite Malaysia. Soalannya, the risk appetite yang kita ada, negara ada. Kalau kita rasa kita nak jadi pemain industri, maka kita kena. Dan ia adalah game changer.
dan dia melahirkan teknologi, melahirkan cendekiawan. Tidak ada lagi timbul graduan engineering tak ada kerja. Graduan cyber tak ada kerja. Graduan marketing tak boleh pergi mana? Main MLM sahaja. Ini contoh yang kita lihat. Peluang juga ada bukan sahaja kepada fakulti kejuruteraan, fakulti cyber ke apa, medical juga, exoskeleton, ya. Contohnya producing energy from the body, ya. Peluh macam mana nak buat? Negara maju dah pun sampai to that level, ya. Cyborg dan sebagainya. Walaupun ini mungkin setengah menyatakan bahawa ini adalah retorik pada waktu ini, sekurang-kurangnya body of knowledge itu telah pun diadakan dalam konteks kita, ya, supaya diperlukan satu hari nanti. Sebagaimana kita diarahkan, saya ingat masa saya visi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk buat drone. Kita cuba konstruk drone yang memahami di antara orang Islam atau tidak Islam, mengenal akidah. Itu satu yang absurd pada waktu ini, ya. Bagaimana kita nak tentukan computer language itu? Drone yang mengenal pada tentera dan awak pun baik. Itu adalah sesuatu pemikiran di luar kotak berjiwa besar. Nah, ini boleh, ya, ini adalah tugas Akademi Profesor Malaysia, tugas universiti, tugas dekan pensyarah untuk mencerna idea ini. Jadi subjek ataupun thesis degree mereka tidaklah kepada MLM sahaja, ya, carilah perkara-perkara lain, ya. Dan saya rasa pembinaan minda, pemikiran dan sebagainya boleh kita buat dari sudut. Okey, terima kasih. Saya ingin mengakhiri jawapan tersebut. Kalau kita rujuk kepada KPP, memang ada disebut rancangan Angkatan Masa Hadapan, apa aset yang diturunkan oleh Angkatan Sipil Malaysia, capability dan sebagainya. Ada rancangan untuk melaksanakan dasar industri pertahanan negara. So, untuk industri player di luar sana, boleh rujuk kepada ni dalam masa 10 tahun. Apa rancangan kita kapal terbang yang analytically armored fighting vehicle dan sebagainya. Dari aspek itu, bagaimana universiti dapat bermain peranan? Sebagai contohnya dari Universiti Pertahanan Negara Malaysia, kita ada ramai saintis, engineer dan sebagainya boleh bantu dengan buat research, bekerjasama dengan private company, dengan kerajaan membangun teknologi, ya, yang sebagai contohnya drone dan sebagainya. Dan saya faham UPM sekarang ada engineer sedang membangun hyperwing, teknologi hyperwing di mana kalau kita tengok kertas putih pertahanan menjelaskan kita negara maritim. Negara maritim, pulau layang-layang. Kalau radius 200 km, macam mana kita nak sokong tentera kita yang di situ dengan hyperwing, teknologi hyperwing dan sebagainya. Hyperwing ialah satu jenis drone. Kapal drone yang boleh terbang di atas permukaan air. So, sebagai contoh teknologi. So, dan sebagainya. So, banyak kita boleh ambil dari KPP rancangan 10 tahun dan bangunkan teknologi untuk sokong pembinaan capability dan aset dengan dasar industri pertahanan yang akan datang kemudian. Saya rasa semua ni gabungan ni dalam masa setahun 2 tahun. Diharaplah industri player, universiti yang boleh bergabung dengan private sector, dengan agensi kerajaan, boleh buat research dan sebagainya, bangunkan teknologi untuk menyokong asraf Angkatan Terbang Malaysia dan ATM bisa mendapat aset dan teknologi yang diperlukan. Okey, soalan terakhir kepada Tan Sri. Apa hasrat harapan Tan Sri dengan Kertas Putih ke mana dia akan pergi? Alhamdulillah, Prof. Pertama sekali terima kasih banyak. Saya menunggu soalan tu. Saya ada 3 harapan lah. Pertama sekali, saya mengajak seluruh rakyat Malaysia supaya turut serta dalam fardu kifayah. Ya. Ini adalah obligasi moral semua kita. Menentukan bahawa kita menghayati, memahami sekurang-kurangnya
sekurang-kurangnya a layman in the street tahu apa peranan dia sebagai rakyat Malaysia untuk mempertahankan Malaysia. Dan kita nak jauhi daripada memperlekehkan negara, memperlekehkan pasukan keselamatan, menghina. Memang ada bad hat. That is normal in any organisation. Jangan kita melihat itu sebagai sesuatu yang menyekat kita. Jadi proses learn, unlearn dan relearn ini, ya, siapa ownership? Itu kita. Jadi akhirnya fikrah, pemikiran adalah dapat disatukan. Ya. Perkara yang kedua adalah saya berharap dengan pemikiran itu maka kertas putih menjadi railing point. Ya. Saya tak kata D paper, tapi kalau boleh jadi D paper, because it is life and death. Ia adalah insurans. Ya. Kalau kita tengok askar tu, dia orang pakai uniform kita bangga. Askar pakai uniform bangga. Jangan askar bila beruniform dia malu. Ini perkara-perkara ini memerlukan sokongan semua orang. Ya. Zaman dahulu, ya, Prof selalu kata, ya, cikgu dengan askar meminang askar apa? Sebab ada elak. Ya. Itu contoh, ya, lawaknya. Dan akhir sekali, kalaulah kita dah cerita kepada dunia mengenai hasrat kita, ya, apalah strategic intent kita, apa interest kita dan sebagainya, kita kena jaga credibility. Maksudnya, do what you say. Jadi saya nak nyatakan bahawa credibility Malaysia will be at stake kalau kita dah cerita kepada semua orang tapi kita tak buat. Bermakna ia datang dengan berbagai bentuk lah. Pembiayaan rancangan Malaysia ke-12 dan 13 sebab KTP ini 10 tahun, ya. Cukup ke kalau kita bagi 0.3, 0.4 daripada GDP setiap tahun, hovering di antara 12 bilion hingga 15 bilion, dan personal enablement dah jadi 70%. Kalau company mungkin dah tak boleh. Operating expenditure itu pun tak boleh. Corrective maintenance pun setiap moving part perlu diganti. Dan maksudnya 15 bilion tidak mencukupi bajet. Pengalaman saya tak cukup. Ya, untuk hanya manage saja, ya. Jadi pun begitu pendekatan lain, ya, mungkin boleh 15 bilion dengan spending yang lain membantu pertahanan. Bermakna pasukan lain, ya, bila mereka membeli menggunakan spesifikasi yang boleh digunakan oleh Kementerian Pertahanan satu hari nanti. Contoh. Jadi kita tak ada wastage dan sebagainya. So akhirnya credibility is very significant. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mohon maaf jika sekiranya saya ada terlepas cakap, dan kalau ada follow up, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih Tan Sri dan Prof Adam. Alhamdulillah sesi perkongsian penghayatan ta'aruf yang baik, ya, untuk kita semua memahami dan menghayat KPP. InsyaAllah kita akan ada beberapa acara lagi untuk menta'arufkan, ya, sehinggalah semua lapisan rakyat dapat memahami dan, ya, menghayati KPP ini yang kita boleh implement, ya, secara efektif. So tujuan kita adalah untuk forum ini menyibas kembali matlamat KPP dan kesimpulannya. Alhamdulillah, ya, kita sempat melakukan tersebut melihat status pencapaian kejayaan kepulauan KPP dari aspek pengubah dan juga pandangan awam, ya, dari perspektif perhayatan dan demokrasi. So alhamdulillah pada akhir tadi Tan Sri sebut fardu kifayah, mungkin fardu ain
Ya, ya. Ya, umiyu lahum masrata'tum itu hendaklah engkau siap sedia melawan mereka dengan segala kekuatan. Itu adalah ini arahan, ya. Arahan Quran dan juga satu ayat lagi Allah berfirman, in yakum minkum ishrun sabirun ya'libu mi'atain, hendaklah lahir 20 orang yang sabar yang dapat mengalahkan 200 orang. Aspek pembinaan minda, pembinaan fizikal, rohani dan sebagainya, juga persediaan dari segi teknologi, alat senjata sehinggalah kita sampai ke tahap itu, ya, seorang boleh mengalahkan 20 orang. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita. So insyaAllah kita akan ada seterusnya program demikian dari aspek pertahanan keselamatan. Jadi kluster kita mempunyai dua bahagian. Satu adalah pertahanan, ya. Yang kedua adalah keselamatan. Ya. So dua bahagian ini diketuai oleh dua orang profesor. Ya. Pertahanan adalah Major General Profesor Muhammad yang dari aspek keselamatan General Datuk Adnan, ya. So dua-dua ini daripada UPM, ya. Jadi akhir sekali ribuan terima kasih kepada semua hadirin dan juga saya maklumkan supaya hadirin semua yang dengar webinar ini kalau boleh jadikan jadi mohon untuk menjadi ahli, ya, Akademi Profesor Malaysia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.